Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Badan Speaker, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Cuma saya ingin mendapat sedikit penjelasan. Seperti mana yang kita sedia maklum, proses auditing untuk persediaan halal dalam negara kita ni agak strict. Ya, seperti mana yang pernah saya bangkitkan dalam Dewan ini satu ketika dahulu, ada beberapa buah hotel contohnya yang masih belum menerima persediaan halal mereka kerana begitu halusnya penelitian dalam proses auditing dibuat sampai kepada peringkat pisau yang digunakan, utensil yang menjadi peralatan dalam hotel dan sebagainya. Persoalannya adalah, saya ingin bertanya tentang tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebut tentang ejen-ejen yang dilantik di luar negeri, yang kalau mereka minta terus daripada JAKIM, mungkin JAKIM boleh menghantar tim auditingnya untuk pergi seperti mana detailnya kita di Malaysia. Tapi bagaimana pula dengan ejen-ejen yang dilantik yang mewakili badan-badan yang berbagai, seperti mana yang disebutkan oleh rakan saya Sekijang tadi. Proses auditing ini adakah juga sedetail dan sehalus seperti mana yang kita lakukan terhadap industri yang ada dalam negara kita? Sebab kalau dalam negara kita detail, tetapi yang di luar negara sana, khasnya yang dilakukan oleh ejen-ejen hanya lebih kurang, saya rasa ini tidak mendapati tahap piawaian halal yang ingin kita capai. Terima kasih, Datuk. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada soalan daripada Bacuk yang telah menimbulkan persoalan tentang auditan ataupun berkenaan dengan pemeriksaan kepada bahan-bahan ataupun kepada syarikat-syarikat yang telah mendapat persediaan halal. Terima kasih sekali lagi kepada Bacuk kerana telah menimbulkan perkara tersebut. Cumanya untuk lebih memberikan kepahaman kepada Dewan Yang Mulia pada pagi ini, suka saya menjelaskan Datuk Yang Dipertua bahawa memang dalam persediaan halal ini mungkin pada setengah golongan melihat ianya dalam konteks hanyalah ingredient ataupun bahan yang digunakan itu mestinya halal. Tetapi suka saya perjelaskan, sebenarnya dalam maksud yang terkandung di dalam sijil yang telah diberikan tersebut ada dua makna besar. Satu ialah bahan ataupun ingredient yang telah digunakan untuk melahirkan produk-produk tersebut ianya dipastikan halal. Yang keduanya ialah di dalam perkataan sijil itu tersebut juga mengandungi pengertian ianya adalah dijamin daripada kebersihan, termasuklah juga dalam konteks kesihatan dengan vitamin dan sebagainya yang mesti dipenuhi kriteria dan standardnya. Jadi maknanya sijil tersebut tidak hanya semata-mata halal, bahkan sebagai contoh Datuk Yang Bertua, mungkin selalu kita lihat bagaimana produk seperti mana belacan, dan orang selalu menyebut belacan ini dia cara proses penyimpanan dan sebagainya adalah tidak begitu mengikuti di peraturan kesihatan yang sebaik mungkin ataupun kebersihan. Tetapi apabila produk belacan itu mendapat sijil halal, maknanya kita telah memantau, melihat daripada proses dia punya menyimpan, menjadikan belacan, kawasan jemurannya, tempat penyimpanannya, sehinggalah sampai dilahirkan ataupun disampai kepada peringkat untuk jualan dan sebagainya. Ini maksud yang terkandung dalam sijil halal. Balik kepada persoalan tadi, maka saya sebutkan memang betul banyak kita punya produk sijil-sijil halal yang kita keluarkan ini kita mempunyai pengawalan yang ketat. Dalam terutamanya macam hari ini dah semakin dekat dengan bulan Ramadan, hotel-hotel banyak memohon untuk mendapat sijil-sijil halal, dan penguatkuasaan kita perkemaskan sehingga kalaulah dia menyebut perkataan buffet Ramadan, buffet Ramadan mungkin sekali imbas tidak ada kena-mengena dengan halal, tetapi ianya membawa konotasi maksud ataupun perbahasaan ataupun bahasa yang kita gunakan sekarang ialah dengan perkataan perbahasaan ataupun ungkapan halal. Walaupun dia tulis buffet Ramadan, Ramadan artinya berbuka puasa. Jadi maknanya perbahasaan itu menunjukkan kepada halal, maka itu juga mesti memiliki sijil halal. Dan sebab itu kita perkemaskan penguatkuasaan ini dengan sebaik mungkin, dan dalam masa yang sama juga kita mendapati sepanjang penguatkuasaan ini dia mudah Datuk Yang Dipertua bahawa bahan-bahan terutamanya DNA daripada yang tidak halal ini dia mudah menyerap masuk, sehingga paling mudah saya katakan kalau ada orang yang tadi dia makan daripada daging binatang yang haram di dalam Islam dan dia bersin,
kalaulah dia bersin itu atas kuih pau, bila kita test kuih pau itu, DNA tadi dia boleh bergerak melekat di situ. Jadi kita memahami dalam masa kita penguatkuasaan ini, perkara tersebut boleh berlaku. Dan balik kepada persoalan untuk di luar negara, adakah kita tidak di sini kita perketatkan, sebab di Malaysia dianya adalah begitu sensitif tentang halal ini, maka di luar negara juga kita mengambil pendekatan yang sama. Dan selain daripada kita memeriksa badan-badan persjilan itu pada setiap masa, dan dalam masa yang sama juga produk mereka juga kita teliti daripada masa ke semasa. Datuk Yang Dipertua, itu jawapan saya, dan cumanya saya mohon izin untuk kebenaran daripada Datuk Yang Dipertua untuk saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan daripada Parlimen dan juga ahli-ahli yang berhormat yang mengucapkan takziah kepada saya dan juga yang menziarahi ibu saya semasa kematian, dan juga saya menyembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Baginda Yang Agung kerana mengucap ucapan takziah dan lawatan pada Perdana Menteri pada hari pengkebumian. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.